من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اجعلنا من الصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Aljau, tuan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bakal-bakal haji, bakal-bakal hajah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimahullah ta'ala ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang, ruang dan kesempatan yang pada malam ini, iaitu sama-sama menjalani salah satu perintah daripadanya, solat fardu maghrib secara berjemaah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur juga kepada Allah kerana diberikan juga peluang untuk sama-sama kita bermutalaah atau mutalaah. Kita bahasa Melayu panggil mentalaah, ya, akan antara beberapa daripada ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Taala melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum saya mulakan pengajian kita pada malam ini, sukalah saya memperkenalkan diri saya kerana saya pertama kali di masjid tuan-tuan. Nama saya Muhammad Nur Hisham bin Jaliman. Muhammad Nur Hisham bin Jaliman, dilahirkan di Batu Pahat, dibesarkan di Kota Tinggi dan baru masuk 8 bulan duduk di Sungai Pulai di Muar ini. Alhamdulillah, dah berumah tangga, memiliki 6 cahaya mata, seorang isteri, dan setakat ini saya hanya menjadi penggerak bebas atau pendakwah bebas. Ya, sebelum-sebelum ini saya membawa para jemaah mengajarkan umrah atau sebagai motivator di sebahagian di Selangor dan juga sebahagian di Kuala Lumpur, dan saya berpindah ke Kota Tinggi baru yang lepas itu 5 tahun lebih kurang, ya, iaitu waktu PKP, dan saya berhijrah ke Muar ini kerana untuk menjalankan salah satu daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala. Dan alhamdulillah sehingga hari ini dapat bertemu dengan tuan-tuan. Ya, apa khabar semuanya? Sihat? Alhamdulillah. Kalau tak sihat pun tak datang namanya, ini sihat namanya. Ya, ada orang yang tak sihat datang. Ya. Alhamdulillah, yang lepas saya dijemput, minta maaf banyak-banyak pada pengurusi khususnya. Ya, suara tak keluar. Ini baru je nak baik-baik boleh. Ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan berkat Allah Subhanahu wa taala, ya, pertemuan pertama ini sukalah kita santai-santai tuan-tuan, ya. Kita nak belajar berkenaan dengan niat kita belajar. Selama ini kita belajar ada niatnya tak? Ada. Orang yang menuntut ilmu ini dia mesti ada niat. Macam mana seseorang itu nak berumah tangga, dia ada niat nak berumah tangga. Siapa nak berhijrah, kebetulan kita masih berada dalam Muharram. Betul tuan-tuan? Muharram ni terkenal dipanggil bulan Ma'al Hijrah dipanggil. Mula-mula yang memperkenalkan di Malaysia ni Ma'al Hijrah ni tu Allah yarham Datuk Yusof tak salah saya, ya, yang memperkenalkan di Malaysia ini, merupakan salah satu mantan timbal ataupun jabatan Perdana Menteri yang lalu, ya. Dan alhamdulillah sungguh pun diperkenalkan semula, namun sirah yang kita pelajari tuan-tuan, iaitu bermulanya semasa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, ya.
Sayyidina Abu Bakar ni dialah pencetus, sedangkan Nabi pun tak nyatakan manakah awal bulan Islam, tak ada. Allah pun tak nyatakan awal Islam tu apa, tak ada. Oleh kerana saking nak betulkan, nak tahu tentang hadirnya surat menyurat, iaitu ketika itu zaman pemerintahan Sayyidina Umar 17 Hijrah. Kebetulan waktu itu yang mana gubernurnya minta supaya diberikan pilihan macam mana nak mulakan bulan ni. Sama ada kita nak bulan, nak tentukan tarikh dalam Islam macam mana. Ya, sebab surat menyurat mesti ada dia punya tarikh. Tak tahu nak letak tarikh. Maka beberapa orang dipanggil oleh Sayyidina Umar untuk mencadangkan bilakah tarikhnya yang sesuai. Ada yang mencadangkan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Syakhani. Dia kata apa? Ketika Sayyidina Umar bermesyuarat dengan beberapa orang para sahabatnya, masing-masing meletakkan tarikh yang tertentu, iaitu permulaan lahir Nabi. Yang kedua, ketika Nabi dinobatkan atau ditetapkan sebagai seorang Nabi. Maka ada yang tak setuju. Ya, terlampau lama kata dia. Kalau gitu ketika Nabi wafat, jadikan dia tarikh. Sahabat pun tak setuju. Ya, nanti masa Nabi kewafatan Nabi kita hibur pula, menyambut besar-besaran. Maka tak setuju. Maka yang keempat ni iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabatnya berhijrah ke Madinah pada awal Muharram. Ya, permulaan hijrah. Sedangkan ketika Islam bermula, dah ramai sahabat berhijrah ke Habsah, ke Yaman dan sebagainya. Tetapi Nabi memilih sahabat-sahabatnya dan termasuk Nabi sendiri berhijrah ke kota Madinah. Ya. Sahabatnya awal dahulu lebih kurang ada 20 orang sahabat dihantar ke kota Madinah. Sampai Madinah, sampai ahli Madinah kata 75 orang lebih kurang, yang disebutkan oleh anak murid Ibn Hajar Asqalani. Lebih kurang 75 orang berbai'ah kepada para sahabat, kita akan pertahankan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muka Allah Subhanahu wa taala, sahabat pergi awal Muharram. Awal Muharram kenapa? Sebab ketika itu baru saja orang pulang selesai mengerjakan haji dalam keadaan bersih dirinya, dan mereka pun berhijrah kepada satu tempat dianggap tiada dosa dan memulakan kehidupan yang baru, bermula daripada Muharram. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada akhir Safar. Dikatakan ulama 28 Safar Nabi dikepung rumahnya. Ya, Nabi beranjak dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tempat tidurnya atas perintah Allah Taala. Ya. Kemudian Nabi nak keluar, ternampak dikepung rumahnya lebih daripada 100 pembesar Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas diajarkan malaikat ajaran dengan satu ayat dalam surah Yasin ayat yang ke-9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Diajarkan, Nabi suruh baca je, jadikan syarat, ambil pasir, bacakan atas pasir, tabur je, bukan tabur mata, tak, ya, tabur je. Maka orang yang di depan sambil tak celik-celik ni, Nabi pegang mata, tengok. Nampak Nabi, dia nampak seolah tak ada apa-apa. Dia rasa tak ada. Dia melihat tu tak ada. Tak ada pun, padahal dia celik. Nabi pun berlalu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 28, 29, 30, 3 hari di atas Gua Thur. Tuan-tuan kalau pergi Mekah nanti, ya, kat situ ada Jabal Nur dipanggil. Yang mana Jabal Nur ni ada Gua Thurnya. Kecil aja tempatnya. Ya. Gua Thur ni adalah dipanggil bunggulan yang terdapat di dalam yang terdapat pada seekor lembu jantan yang bunggulnya besar. Jadi kalau tuan-tuan lihat
atau gunung tu, dia seperti bunggulan dia. Begitu. Ya. Baik. Datang anak Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin ayahnya dan Rasulullah untuk berhijrah dengan dibantu seorang yang bukan Islam menunjukkan jalan yang berlainan daripada jalan biasanya nak ke Madinah. Ya. Ini adalah peristiwa yang kita tahu tentang Muharram, tuan-tuan. Walaupun Muharram tu hampir habis, berlalu, namun kita kena sejarah, kena kenal sejarah Nabi, susah payah Nabi nak menegakkan Islam, ya tuan-tuan. Sehinggalah hari ini Islam telah tersebar luas, khususnya di negeri daerah Muar ini, tuan-tuan. Dan merupakan daerah Muar ni dijuluki sebagai apa dia? Beranda. Beranda apa? Makkatal Mukarramah dia panggil. Ya, beranda, tuan-tuan. Di negeri Johor ni ada berandanya. Kalau kat Malaysia ni, yang berandanya kat mana? Tu, kat Kelantan beranda dia. Tapi di Johor berandanya di Muar, tuan-tuan. Sebab apa? Ramai yang mengamalkan Islam yang betul. Itu kita seronok tu. Dapat balik semula. Dulu saya pernah mengajar di Madrasah At-Tanuriyah yang sebelah sini lah. Bukan yang sebelah sini. Pada tahun 2002 dahulu. Pernah mengajar. Lama dah, tuan-tuan ni. Berapa tahun dah? 30 tahun ada? 20 tahun ada? Lebih kurang 20 tahun yang lalu. Ketika itu saya dalam penyambungan belajar lagi ke Timur Tengah. Jadi berbalik pada peristiwa yang kita pelajari ini, tuan-tuan. Ya. Namun hakikatnya bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah melalui jalan-jalan yang sukar, yang mana jalan ni kalau masuk jelus, namanya jelus. Ada nama seorang seorang Quraisy. Ya. Peliknya orang Quraisy ni, ya, bila Islam nak disebarkan di Mekah dihalangi, tetapi bila orang-orang Quraisy nak berpindah dihalang juga. Sebab pelik, nak hijrah lah. Kau dalam bawa ajaran yang tak baik, katanya, ya, boleh merosakkan fahaman orang ahli Mekah, tetapi kau hijrah kami pun tak benarkan, sebab kamu adalah orang sini. Tuan-tuan, dia nak sekat dan sekat orang Quraisy tu. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi pergi ke kota Madinah. Sebelum sampai ke kota Madinah, ada peristiwa yang berlaku. Ada seorang kafir Quraisy namanya Syurakah ni Syurakah bin Malik. Dia dengar Nabi pergi ni hijrah ni, dia antara orang yang follow, tuan-tuan, single. Dia ni mahir menggunakan pedang sambil berkuda. Siapa berdepan dengannya akan terpancung. Ini mahirnya Surakah ni. Ya, jadi Surakah ni ambil nekat, dia pergi. Dengan kudanya yang tak makan, dia bawa je. Sebab dengar Nabi Muhammad ni pergi, keluar. Dia nak halang Nabi supaya tak pergi. Dalam perjalanan dia, dikatakan dia hampir nampak pada Nabi. Dan Abu Bakar, saya nak Bakar nampak ni. Ini yang laju macam ni, Surakah nama dia. Abu Bakar dah kenal lah. Ya. Ketika itu Nabi ada dengan beberapa orang sahabat yang telah sama-sama pergi mengikut jalan-jalan yang terasing. Namun Surakah ni dia mahir dengan perjalanan yang macam mana? Perjalanan yang ada pada zaman ketika itu. Walaupun tidak ada arah tuju, dia tak boleh kenal mana tapak yang dilalui, mana tapak yang tak dilalui. Dahsyatnya, ni kepakaran orang-orang Arab. Syurakah, hari ini orang panggil serakah. Ya? Kenapa serakah? Kita lihat sejarahnya macam mana. Macam mana perkataan Melayu boleh ambil perkataan serakah ni? Engkau ni terlalu serakah. Serakah ni tak puas hati je. Serakah. Ya? Apa yang berlaku, tuan-tuan? Ketika dia nampak Nabi Muhammad, ya, hampir-hampir, ya, lebih kurang katanya 50 meter. Kan dah makin dekat dah 50 meter tu. Maka terbenamlah, terjeluslah satu. Ya. Jelus dengan kuda-kudanya dan dia terpelanting. Surakah ni sekali terpelanting, tak heran dia. Ya, kalau kita mungkin patah tengkuk, patah kaki dan sebagainya. Bayangkan naik motor laju-laju, tiba-tiba kena blok dengan satu lubang, terlungging itu. Kita mungkin patah, tuan-tuan. Oleh kerana Surakah ni, hati dan semangat dia sekuat nak membunuh Nabi ni, nak menghalang Nabi, nak membunuh Nabi.
Akhirnya jatuh. Dan dia percaya Nabi ni bukan manusia yang jaga dia. Dia tahu Surakah dia tahu Surakah bahawa Nabi itu Allah yang pelihara. Dia tetap kejar Nabi juga. Kali kedua dia kejar, dah hampir dekat, jatuh lagi, terjelus. Kali ni yang bermula cuma tersandung gitu. Tersandung orang Jawa kata. Tersandung sikit. Kali ni terjelus betul. Akhirnya dia tarik kudanya, dia bangun dengan kuda-kuda dapat naik, dia kejar lagi. Baru kali kedua kata dia. Ya, dia percaya dah. Memang ini bukan kerja Muhammad. Ini kerja yang menjaga Muhammad ni. Dia dah semakin dah kuat dah bahawa kali ketiga ni dia akan jatuh juga. Ya, tapi dia oleh kerana serakah sangat, dia kejar juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjelus dengan kuda-kudanya sehingga kan dia panggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad, tolong saya. Kalau kau tolong saya tak akan buat apa-apa pada kamu, tapi syaratnya kamu lepaskan pada saya." Maka Nabi tanya, "Wahai Surakah, apa yang menyebabkan kau terlalu beria sangat nak membunuh aku?" Dia kata, "Kerana ganjaran dunia." Ya, tuan-tuan kau taklah. Ni ganjaran dunia bahaya tuan-tuan ni. 100 ekor unta nak senang dapat. Dulu unta ni ada dipanggil humurun ni'am, iaitu unta betina warna perang yang bunting. Mahal harganya. Dapat 100 ekor. Seolah-olah tuan-tuan dapat kereta Lamborghini lah. Ya. Ferrari lah yang rasa mahal kan. 100. Ya, satu tu harganya dekat 12 juta. Kalikan dengan 100. Banyak tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Itu yang akhirnya kata Rasulullah, "Nak tak? Aku lepaskan kau, tapi aku ganti yang lain. Kerana kau suka sangat dunia ni, aku kasih yang lain. Satu hari nanti kau akan dapat mahkota kerajaan Parsi. Nak tak?" Maka Rasulullah pun buat satu surat ditulis dengan seorang sahabat. Maka dikasih kepada Surakah. Surakah berladu pergi balik dia sendiri tuan-tuan. Sampailah Nabi wafat, sampailah zaman Abu Bakar wafat, mati meninggal dunia, sampailah Umar buka kota Rom dan Farsi. Bila harta datang ni, khazanah datang ni tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka datang satu mahkota yang besar. Kata Surakah, "Dulu Nabi janji nak kasih aku ini. Mana bukti?" Kata. Maka Surakah keluarkan satu surat, yang mana Nabi sendiri yang arahkan, yang menulis pada seorang sahabat. Maka tunjuk kepada dia. Maka Abu Bakar pun Umar pun ambil, letak kat kepala dia. Tuan-tuan ni mahligai, dia panggil mahkota. Mahkota ni tuan-tuan lambang kerajaan. Ya Allah. Zaman Umar, Rom dan Parsi berada di bawah kaki, telapak kakinya. Hebat tuan-tuan. Sebab apa? Nabi ajar dah. Kalau nak belajar ni, menuntut ilmu ni, mesti kita menuntut ilmu yang dia boleh merentasi dimensi tuan-tuan. Bukan dunia je, tetapi akhirat sekali. Ini tujuan kita belajar. Kita nak dapatkan bukan hanya di dunia ilmu yang kita pelajari, tapi sampai akhirat. Maksudnya adalah cara-caranya bagaimana. Dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim, susunan Syekh Zarnuji, seorang ulama daripada Rusia, dia kata daripada Kazakhstan, dia tulis satu kitab namanya Ta'lim wal Muta'allim. Zarnuji namanya. Dia tulis pada bab yang ke-11. Man lam yatawarraq fi ta'allumihi abtalahu Allah Ta'ala bi ahadits salasin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tulis dalam kitab itu, barang siapa menuntut ilmu dalam keadaan tidak warak, menuntut ilmu ni tapi dalam keadaan tidak warak, maka Allah akan abtalahu, uji dia bi ahadits salasin, dengan salah satu daripada 3 ujian ni. Salah satu akan kena. Siapa yang menuntut ilmu tidak warak,
maka akan terkena pada diri dia salah satu daripada musibah ini. Yang pertama, imma ayyumayyituhu fi syababihi, sama ada dia itu akan mati waktu muda dia. Alhamdulillah, 60 tahun, 70 tahun, ada 80 tahun sini. Ada ya. Subhanallah. Imam 80 tahun Imam. Lebih kurang lah. Ya. Nak masuk lah tu ya. Atau lebih lagi. Dah lebih dah. Subhanallah. Tengok. Bonus tuan-tuan. Bila kita sebut umur panjang tuan-tuan ya. Pernah sahabat tanya, apakah amalan yang paling siapakah manusia yang paling baik? Yang paling baik. Manusia ni dia kata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling terbaik sekali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, iaitu orang yang panjang usianya dalam kebaikan. Panjang usia tapi semua dia buat baik. Gitu ya. Tak ada dah ya, nak joget-joget lambat dah tak ada dah. Ya, tak ada dah. Nak main kuda kepang dah tak ada dah. Ya, tak ada dah. Muan ni terkenal dengan kuda kepang. Pernah juga saya dengar. Yang paling kenal tu dekat Parian ni. Dekat kampung arwah ayah saya. Ya. Dia kata kuda kepang ni makanan dia. Masya Allah makanan dia. Ya. Saya tengok kecil-kecil ya, orang-orang kat Parian itu dia panjat pokok kelapa ni tanpa tangan, pakai kaki. Itu dahsyat ya kan. Boleh loncat-meloncat dan sebagainya. Hari ini fatwa pula keluar kuda kepang diharamkan. Dah tak boleh dah. Ya tuan-tuan, tak boleh dah main kuda kepang dah. Hatta apa dia panggil, seramik ke apa, nak buat satu tugu kuda kepang di mana ya, tak dibenarkan. Minta fatwa, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia lebih kepada pemujaan. Ya, pemujaan. Sekadar joget-joget tu boleh lah. Tapi sekarang puja tuan-tuannya, makan kaca, api tu pun dimakan dan sebagainya. Ya Allahu Akbar. Itu ada fatwa tuan-tuan, cuma fatwa ini tidak diwartakan. Apa maksud tidak diwartakan? Iaitu pihak setempat kena nasihat tanpa ada ambil tindakan oleh polis atau jabatan agama. Kalau yang diwartakan seperti fahaman, adakah fahaman yang baru-baru ini menular? Fahaman Sihab Suhaini bin Muhammad tu duduk dekat Kulai, orang Johor tu. Malu gitu tuan-tuan. 2020 fahaman ini dah habis dah, tak ada. Tiba-tiba tahun 23 ni tuan-tuan, banyak orang mengaku bahawa mengikut fahaman Sihab dipanggil Suhaini ni. Ya, Suhaini bin Muhammad. Apa fahamannya sehingga boleh diambil tindakan sesat ni? Salah satu menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah. Macam mana dia? Macam orang Johor tak belajar sekolah agama tuan-tuan. Kepunting. Gitu. Tak faham. Ya, kita punting-punting bila periksa niru Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Siapa Nabi Muhammad? Itu pesuruh Allah, Abdullah bin Muhammad. Bukan sebalik, Muhammad bin Abdullah. Ini macam mana belajar ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata lagi Nabi Muhammad ni tiada jantina. Macam mana? Habis tu macam depan anak. Dia kata dengan nengok nengok Sayyidatina Khadijah, nengok Nabi Muhammad hingga lahirkan anak. Ada begitu. Ya. Allah, kalau ikut sains, ikut logik lah tuan-tuan, bila tiada pencampuran, tiada kebersamaan antara pasangan suami isteri, ya, yang biasanya berlaku dapat anak, ini dia kata tak ada pencampuran, dapat anak dah. Gitu. Nabi tak ada jantina. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kena hati-hati tuan-tuan ya. Sebebas-bebasnya di Pasir Gudang sekarang ni, dia menyatakan bahawa dia membetulkan fahamannya bahawa Nabi itu adalah Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Sebab itu hari itu kami kalangan para asatizah pergi muzakarah bersama timbalan mufti. Nak terangkan, kalau buat ceramah tolong selitkan perkara ni supaya tahu, cek nanti anak-anak di rumah betul tak ada fahaman ni. Kau akidah sunnah al-jamaah? Ya. Siapa Allah?
Siapa Nabi Muhammad? Tanya dulu. Kena tanya tuan-tuan anak-anak kita ni. Takut dia kata Nabi Muhammad tu Allah Ta'ala. Yang tunggal. Allahu Akbar. Dalam surah Ikhlas, siapa yang tunggal? Kul huwallahu ahad. Siapa? Katakanlah olehmu, dia yang Allah. Ahad. Yang tunggal. Ada Muhammad kat situ? Tak ada. Yang kul katakan olehmu, wahai Muhammad. Nah, Allah perintahkan kau cakap ni Muhammad, dia yang Allah itu, dialah tunggal. Allah. Banyak lagi tuan-tuan yang menyeleweng, ya. Antaranya ada satu fahaman, dia meletakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah wa ali Muhammad, ajaran Isa bin Husain. Ada juga, ya. Ini membahaya juga tuan-tuan, ya. Bab-bab itu banyak lagi bab. Sebab itu tuan-tuan, bila kita belajar, inilah kita tuntut malam yatawara fi ta'allumihi, siapa yang tidak warak dalam menuntut ilmu akan diberikan salah satu daripada 3 bencana. Yang pertama, mati mudanya. Alhamdulillah panjang umur. Tengok yang kedua pula, iaitu dia akan ditempatkan satu tempat atau satu kampung, daerah yang mana dia tidak boleh memberi manfaat pada orang tua, dan orang tua tak boleh manfaat bagi dia. Dia menuntut ilmu dah, tapi tak boleh manfaat apa-apa pada kampung itu, sebab kampung itu orangnya semua dipanggil syufaha, bodoh. Ya. Tak tahu. Bila tanya, apa hukum memberi salam ketika orang sedang sembahyang? Kita sembahyang, orang beri salam kita. Yang bagi salam memang tak tahu agaknya. Makruh hukumnya. Yang dalam sembahyang jangan ngadi-ngadi nak jawab salam. Waalaikumsalam. Kan berkata-kata di dalam sembahyang boleh menyebabkan batal sembahyang. Berkata dengan sengaja. Kalau tak sengaja, Ustaz, ada 6 patah perkataan. Kalau tak sengaja, jangan lebih daripada 6 perkataan. Tengok contoh, seorang suami diberi salam pada isteri, Assalamualaikum. Isteri, dia tahu dia tengah sembahyang, tapi dia lupa dia tengah sembahyang, dia jawab salam. Biasa jawab. Suami cakap, balik-balik sembahyang kan, suami, isteri jawab salam. Assalamualaikum. Ya bang, ada apa? Tengok perkataan. Kalau isteri kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri. Tak sengaja, tak batal. Tapi si isteri ni saking ramahnya, ya bang, ada apa bang? Lauk makanan terhidang. Lebih pula cakap, lebih 6 perkataan. Batal. Tak boleh ibu je. Habis nak buat macam mana Ustaz ketika sembahyang? Nak jawab macam mana? Tak boleh jawab walaupun dalam hati. Habis nak buat macam mana? Zaman Nabi sebelum difardukan, Nabi jawab dalam salam. Jawab salam dalam sembahyang. Tetapi bila dah difardukan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu tanya pada Bilal, Nabi jawab salam tu ketika Nabi sembahyang, macam mana Nabi jawab? Nabi kata, Bilal kata, yasiru bi asabihi, dia buat isyarat dengan tapak tangannya. Maka hadis yang lain menyatakan angkat tangannya tidak melebihi bahu gini, ya. Kalau saya berdirilah sembahyang ni tuan-tuan, ya. Ada orang salam, kita jawab ini. Ini je. Atau isyarat dengan satu jari. Assalamualaikum. Atau dengan mengangguk. Gitu. Dah. Itu kan kita belajar dulu. Kitab Matal Ibrahim, dia tak terus buat yang tu. Kan? Tak ada dalam kitab Matal Ibrahim, tak ada. Tapi kita kena kupas lah, cari lagi. Ya. Habis macam mana Ustaz? Adakah telah terlepas? Tak. Bagi salam, cari orang yang bagi salam, jawab salam. Wajib tetap jawab tu. Macam kita beri salam orang yang dalam tandas, Assalamualaikum. Kat luar rumah tak nak beri salam, kat tandas si pun nak beri salam. Ini bahaya orang hari ni. Bagi salam kepada orang kat dalam tandas ni, nak jawab ke Waalaikumsalam. Tak boleh. Tempat yang tidak baik. Maka jawabnya kena jawab juga. Tapi macam mana? Nanti dah selesai qadahnya, buka pintu, cari orang yang beri salam, jawab. Seandainya orang tu dah berlalu pergi, tak apa, dengan isyarat ini sudah memadai. Tetapi kalau orang tu ada, kita wajib lagi. Begitu tuan-tuan, ya. Kalau berlalu pergi, tak mengapa. Begitulah keadaan Islam. Ini
Kalau dia tak boleh bagi manfaat pada orang lain dan orang lain tak boleh manfaat dia, ini dia akan dibinasakan. Banyak, yang ni banyak. Hidup panjang usianya tapi duduk dalam keadaan orang yang tidak tahu. Tandanya dia pun duduk kat tempat penceramah, orang yang educated, yang bijak pandai. Tengok yang ketiga. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dia belajar dalam keadaan tidak warak, dia akan ketiga, iaitu dia akan menjadi pelayan kepada sultan-sultan atau pelayan kepada syarikat-syarikat. Pelayan saja. Pelayan macam mana bawa air, beri manfaat yang sedikit, yang ni tak ada bawa. Itu saja kerja dia. Tapi alhamdulillah Ustaz, tak jadi pelayan saya Ustaz. Kalau tak ada manfaat tu, macam mana? Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disyarahkan oleh Ihya Ulumuddin, kata apa? Iaitu wara' ialah meninggalkan perkara yang makruh, apatah lagi yang haram. Saya ulang, wara' ialah meninggalkan perkara yang makruh, apatah lagi haram. Makruh pun tak buat, apatah lagi yang haram. Maka itulah baru asas, basic wara'. Habis cara langkah dia bagaimana Ustaz nak jadi orang wara' ni? Dia kena ada step dia. Yang pertama, tolong jangan banyak makan, terutamanya makan di kedai-kedai. Alah Ustaz, kita kalau bukan nama kita, tak ada kat kedai janda Ustaz. Contoh, ya, Allahu Akbar, itu kita, ya. Kurangkan, bukan tak kasih terus. Sebab apa? Kat kedai, kata Imam Ghazali, lebih hampir kepada najis, tak bersih, basuh tak bersih dan sebagainya. Dan orang yang orang yang buat itu belum tentu solat, atau dia solat tapi dalam keadaan yang lalai ke, takut bimbang. Ni nak jadi orang warak bukan senang tuan-tuan. Sekadar tak makan banyak okey, tapi ni harus jaga. Makan yang syubhat-syubhat, entah orang Islam yang buat ke, orang Islam tak buat ke, entah, bantai sajalah. Itu jaga ni, jaga, kena jaga. Sebab itu orang-orang yang menuntut ilmu ni nak betul-betul nak faham dalam agama, dia mesti melalui perkara ini. Yang kedua, kata Imam Ghazali, tolong kurangkan banyak minum. Tadi makan kan, kalau orang banyak makan, dia akan banyak minum. Kurang makan, kurang minum, kebiasaan itu. Yang ketiga, kurangkan masuk dalam tandas. Bila banyak makan, banyak minum, mesti banyak lama duduk kat dalam tandas. Ya. Apa tu, buat apa dalam? Macam-macam buat, Kadang-kadang dia tambah lagi, ya. Haruman tuan-tuan, melalui vape-nya ke atau sebagainya ke. Ni vape ni hukumnya haram dah. Fatwa mengatakan haram vape, tapi rokok tak lagi. Ada dah sebenarnya, cuma malas nak dirungkaikan sebab nanti kata menyekat pula. Menyekat apa? Ekonomi. Masalah juga tuan-tuannya. Tapi ala kulanya kita tahu dah hukum-hukum tu semua. Tolong tinggalkan perkara yang makruh ni. Bila dah banyak masuk dalam tandas, kata Imam Ghazali, tolong yang ni, jangan banyak tidur. Bila banyak tidur, mulalah banyak cakap. Dalam tidur boleh cakap tak tuan-tuan? Dia boleh buat satu cerita dalam tidur tu. Tuan-tuan boleh cek diri sendiri, tanya orang rumah, tanya anak-anak, ayah ni pernah cakap seorang-seorang kat dalam tidur? Dia kata selalu, kata. Kan? Selalu. Tuan-tuan, bila dah banyak, dah penat tidur, banyak cakap. Bila tidur pun boleh cakap, apatah lagi kalau dah sedar. Ya. Cakap seorang-seorang, naik motor cakap seorang, kenapa tak hidup? Tak payahlah tak cakap hidup. Memang dia tak hidup, isi je lah minyak. Ya. Atau betul kenapa minyak kan? Tuan-tuan, benda yang tak berfaedah pun kita cakap nanti. Itulah, itu yang menanda tanda-tanda yang tidak warak bila ada ini. Habis bagaimana nak atasi? Kurangkanlah keseluruhannya, bukan tinggalkan seluruhnya. Kurangkan. Kalau makan tu selalu 1 jam 2 jam rehatnya, orang bekerja rehatnya 1 jam, kurangkan masa rehatnya, lebihkan ibadahnya. Kan Ustaz, makan kan ibadah, ya, tapi terlampau lama sangat itu pun jadi makruh. Kita nak ibadah yang boleh mendekatkan kita pada Allah. Ini lepas makan, boraknya dengan makannya tak habis-habis. Ya, tak habis-habis. Tolong jaga tuan-tuan.
Ni antara yang kita perlu tangani. Sebab tu Imam Ghazali meletakkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Kitab Bidayatul Hidayah ni kata Syekh Abdul Samad Al-Fanibani, salah satu kitab intipati Ihya Ulumuddin. Bagus dibacakan, bagus dikongsikan. Jadikan dia sebagai kitab harian untuk mutalaah kita. Apa dia kata? Ilmu yang manfaat ialah ilmu yang boleh memberikan kita ini benar-benar takut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah atau mencarilah bekalan olehmu wahai manusia. Cari bekalan olehmu wahai manusia, fa inna khairaz zadit, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu at-taqwa, takut pada Allah. Nak pegang handset, okey, tapi rasa takut, jaga-jaga, takut ternampak yang bukan-bukan. Nak solat gitu juga, takut Allah tak terima. Ada cacat sedar. Takbiratul ihram macam mana takbir? Allahu Akbar. Dulu, zaman dulu kan, kita nak masukkan niat ni kan susah kan. Allahu Akbar. Susah masuk niat. Kan biasa tu. Tak masuk-masuk, tak masuk-masuk. Padahal kitab-kitab muta'abbad dah sebut dah. Niat ni, nak tahu niat tu mesti ada 3. Mesti 3 ni, kena tahu. Dalam niat tu mesti ada qasad. Dalam niat tu mesti ada ta'arud. Dalam niat tu mesti ada ta'yin. Apa itu qasad? Qasad ni artinya nak buat apa? Saja aku solat. Itu dipanggil qasad. Nak buat apa ni? Saja aku solat. Oh, nak solat. Ta'arud. Pilih fardu ke sunat. Saja atau solat, fardulah pilih. Itu. Ta'yin, tentukan waktunya. Maghrib macam tadi. Saja aku solat fardu maghrib. Habis 3 rakaat tunai bagi imam, itu tak sebut pun tak apa. Ini yang pentingnya. Apa itu niat? Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ada ke ta'yin dah sebut maghrib tu 2 rakaat? Tak, mesti maghrib 3 rakaat. Subuh tu 2 rakaat, mesti 2 rakaat. Tak ada 4 rakaat subuh. Isyak 4 rakaat juga. Sebab itu tidak perlu. Cumanya kata Imam Syafi'i dalam kitab Syarhul Muhazzab, lafaz niat itu ialah sunat hukumnya disebut sebab dia menenteramkan jiwa kita. Bila dah sebut, artinya dah niat. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya? Bunyi dah tu. Niat dah. Tuan-tuan dah habis lah masa saya, tuan-tuan ya. Allah, insya-Allah lah tuan-tuan ya. Seandainya panjang umur nanti, kita jumpa lagi. InsyaAllah akan datang. Seandainya saya dijemput lagi, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan kitab Hidayatul Salikin sebagai mukaddimah untuk pertemuan akan datang insya-Allah, dan kita teruskan dengan kitab tersebut ya. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang baik dari kelemahan saya dan ilmu saya, mohon maaf tuan-tuan. Kita sesi ta'aruf dulu tuan-tuan ya. InsyaAllah akan datang kita lebih detail lagi lah ya, insya-Allah. Seandainya ada tersinggung perasaan tuan-tuan, menyentuh perasaan tuan-tuan ya. Saya orang yang sentiasa dalam kedhaifan, kealfan dan penuh salah silap. Kepada Allah saya mohon ampun, bertuan-tuan saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan asbab untuk sama-sama masuk syurga tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tergolong di kalangan orang yang paling beriman, paling bertakwa, paling soleh. Dan tuan-tuan, kita dapat berhubungkan satu rahim akan datang insya-Allah. Apa yang baik sekali lagi, apa yang baik daripada Allah, apa yang baik daripada saya dan ilmu saya. Mohon maaf sekali lagi tuan-tuan. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf semua. Jazakallah.
ya tuh bertemu nanti. Insyaallah.